Hai, Assalamualaikum. Okey, jadi dalam video kali ini, cikgu akan tunjukkan satu graf, yang dipanggil heating curve. Okay, so graf ni masih lagi berkaitan dengan specific latent heat. Dan bila kita kata dia ialah heating curve, maksudnya dia bermula daripada suhu yang rendah kepada suhu yang tinggi. Tapi bukankah sebelum ni cikgu ada beritahu di dalam latent heat suhunya tidak berubah? Okay, jadi kenapa kita nampak ada macam kenaikan kat dalam graf ni? Jadi itulah yang akan kita bincangkan di dalam video kali ini. Baik, jom kita fokus kepada paksi graf ni dahulu. Okey, graf ini terdiri daripada paksi Y yang diwakilkan dengan suhu ataupun temperature, manakala paksi X ni ialah time ataupun masa. Jadi kalau kita tengok bermula daripada P ni sehingga akhir ni ialah huruf U, kita nampak ada naik dan mendata dalam dia punya curve. So dekat bahagian sini kita nampak ada kenaikan, kemudian mendata, naik, mendata dan naik kembali. Okey, so kalau kita tengok dari sudut suhunya, so katakan P, katakan ini ialah 0 degree, katakan di sini ialah nilai 10. Jadi dekat Q ni nilainya 20. Okey, kat sini 30 dan seterusnya. Okey, itu sebagai contoh saja. Tapi nilai yang cikgu bagi tu tidak logik lah dalam keadaan fasa dia. Okey, cikgu cuma nak menunjukkan adanya perubahan ataupun peningkatan dalam temperature. Jadi untuk kita bincang dengan lebih lanjut, jom kita tengok apakah data ataupun maklumat yang diberikan di dalam graf ini. Okey, dari P ke Q, dia bermula daripada temperature-nya di sini, okey, ialah untuk solid. So dia pun tulis kat sini dia ialah solid. Okey. So kemudian kita bekalkan haba. Kita bekalkan haba, maybe kita panaskanlah solid tu. Okey, kemudian suhunya naik sehinggalah dia mencapai suhu melting point dia, okey, ataupun titik dia titik cair dia. So bila dia dah reach melting point, apa akan berlaku ialah dia punya suhu tidak akan meningkat lagi. So every time kita bagi suhu tu, dia akan maintain sahaja dalam keadaan suhu yang sama. Tetapi dia punya fasa telah berubah. Kalau tadi hanya solid di sini, kat sini dia dah ada solid campur liquid. Bila kita terus bekalkan haba, solid campur liquid tu, bila reach sahaja Q, dia nak naik fasa seterusnya, kat sini dia dah totally menjadi cecair. Okey, bila dah totally menjadi cecair, kita tambahkan heat lagi. Kita bekalkan lagi haba. So apa akan berlaku? Suhu akan naik. Okey, so liquid ni daripada panas akan jadi lebih panas, lebih panas, lebih panas, lebih panas sehinggalah dia sampai ke S. So S ni ialah dia punya boiling point. Maksudnya air kita, tadi air kita tenang je kan? Bila sampai kat ni, air kita dah menggelegak. Okey, air kita dah menggelegak. So bila air menggelegak, kita tahu akan terhasilnya gas. So kat sini, kalau awak terus buka api, okey, masih bekalkan haba, apa akan berlaku ialah liquid tu dah ada tukar jadi gas. Kalau awak teruskan lagi, didihkan air tu, apa akan berlaku? Semua air tu akan kering dan menjadi gas sahaja. Okay. So that's why kat sini suhunya tak berubah kerana haba yang dibekalkan digunakan untuk menukar fasa. Okay, katakan selepas ni kita bekalkan temperature, kita bekalkan heat, dia punya suhu akan kembali naik lagi. Okey, itu dari segi fasa. Okey, cikgu harap awak fahamlah. Pada kedudukan ataupun pada graf kita mendata macam ni, di sini berlaku perubahan fasa. Manakala dalam keadaan graf menaik, okey, graf menaik macam ni, ini ialah perubahan suhu.
Maksudnya jika haba dibekalkan dari P ke Q, suhu akan meningkat. Okey, T akan naik. Antara Q dengan R, T maintain. Yang ubah hanyalah fasa. Sama juga dari R ke S, suhunya akan meningkat. Daripada S ke T, suhunya maintain. Yang berubah hanyalah fasa. Okey. So kita tengok dalam kotak hijau ni. Ya, cikgu padamnya. Clearkan dulu kita punya graf. Okey, so kotak hijau dia tulis apa kat situ? PQ, okey, yang kita bincangkan tadi. Ni. Okey, solid is heated until melting point. Maksudnya, solid, katakanlah ais tadi, okay, kita bekalkan api ataupun haba sehingga dia mencapai dia punya titik cair ataupun melting point. So, heat is absorbed, temperature increases, kinetic energy of molecule increases. Itu yang berlaku dalam fasa PQ. Okey, kemudian kita pergi ke QR. Okey, dekat QR, solid dengan liquid. Dekat Q tu, dia dah mula melting. Q solid starts to melt. QR, solid is melting. Maksudnya proses itu. Dan R, the whole solid has melted. Tu cikgu cerita tadi. Dekat titik R tu, ialah dia dah totally berubah menjadi cecair. So, dalam keadaan QR ni, latent heat tu is absorbed to weaken the bond between molecules. Sebab kita tahu, solid dia punya susunan rapat-rapat kan? Okey, jadi haba yang kita bekalkan tu akan melemahkan ikatan antara setiap molekul tu. Jadi haba digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul. Jadi molekul akan release daripada dia punya fixed position dan akan move throughout the liquid. Maksudnya tadi dia rapat-rapat kan, so sekarang dia dah jauh sikit. Dia dah jadi liquid. So kinetic energy untuk molekul tidak meningkat. Okay, bila kinetic energy tidak meningkat, maka suhunya tidak berubah. Berbanding kepada position PQ tadi. Okay, kat sini dia tulis kinetic energy of molecule increases. Okay. Okay, bila kinetic energy increases, maka temperature juga akan increases. Manakala yang kat bawah ni, dia punya kinetic energy tidak berubah ni. Kinetic energy not increases. Okay, that's why dia punya temperature constant. Okay, begitulah juga untuk bahagian liquid. Okay, dan juga liquid gas. Maksudnya untuk RS dan juga ST. Okay, penerangannya sama juga. Awak boleh baca dia punya kotak tu sama juga, cuma fasa dia je yang berbeza. Yang tadi PQ ialah solid ke liquid, manakala RS tu ialah liquid to gas. Okay, dan ST tu ialah perubahan fasa liquid ke gas. Sorry, RS tu ialah liquid naik temperature. So untuk TU ni kita panaskan gas. Okay, bila kita panaskan gas, haba diserap, temperature akan naik, kinetic energy dia juga naik. So inilah penerangan sikit sebanyak tentang heating curve. Okay, so cikgu nak awak cuba fahamkan heating curve ini dan fahamkan juga cooling curve. Okay, proses yang sama, cuma dia reverse proses. Dia bermula daripada suhu yang tinggi kepada suhu yang rendah.